Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi untuk kita mengkaji ataupun mempelajari kitab Adab Hamlatul Quran, yaitu adab bagi penghafaz Al-Quran. Pada pertemuan yang lepas kita telah membaca kan, dan kalian telah membaca mukadimah ataupun pembukaan tentang kitab Adab Hamlatul Quran, satu kitab yang wajib dipelajari oleh para penghafaz Al-Quran yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Baik, jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang pertama, dan bagian 1, iaitu tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Baik, pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi menukilkan satu ayat daripada surah Fatir ayat yang ke-29 hinggalah ayat yang ke-30 yang mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan solat, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan beberapa golongan. Kalau kita perhatikan kan, kita tengok dekat sini. Baik, cuba perhatikan dekat sini. Yang pertamanya iaitu golongan yang pertama, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, golongan yang kedua iaitu orang yang mendirikan sembahyang ataupun mendirikan solat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ialah orang yang menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan, iaitu orang yang menginfakkan sebahagian daripada harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membelanjakan sebahagian daripada harta mereka ni untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan kan. Maka ketiga-tiga golongan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ni mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur. Satu perniagaan yang tidak akan rugi. Baik, apa kaitan antara orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan solat, dan juga orang yang membelanjakan harta ataupun orang yang bersedekah, orang yang berinfak? Kenapa ketiga-tiga golongan ini disebut sebagai golongan orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi? Baik, jadi pada pertemuan yang lepas dalam kitab Bidayatul Hidayah, Ustaz ada sebut satu perniagaan kan, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Kerana apa kita gunakan perkataan perniagaan? Kerana apa Allah sebut sebagai perniagaan? Dalam ayat ini pun sama, disebut sebagai perniagaan. Perniagaan ini maksudnya jual beli. Kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya jual beli, ada satu barang yang kita jual dan ada satu bayaran yang kita terima. Dan sebab namanya pun jual beli kan, ada barang yang kita jual dan ada duit yang kita terima sebagai harga barang tersebut. Dan dalam perniagaan jual beli ni, yang pastinya barang tu mestilah milik kita, baru kita boleh jual. Kalau kita jual barang milik orang lain, namanya bukan jual beli, ya kan? Tak sah jual beli tu. Jadi, tetapi ini berbeza dengan kita berjual beli ataupun kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham semua yang Allah berikan kepada kita kan, semuanya adalah hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala kan. Dalam ayat yang selalu kita sebut, doa yang selalu kita baca dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya hidup aku kan, maksudnya kehidupan aku, kita hidup dekat atas dunia ni pun kan, dan kita kematian kita, ibadah kita semua tu lillahi rabbil alamin, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita lahir di atas muka bumi, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada tubuh badan, semua ni
ini pun milik Allah Subhanahu wa taala. Nyawa yang Allah berikan kepada kita ini pun milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang kita terima, kan, sama ada kita terima harta melalui mak ayah kita terima harta daripada orang lain, kita terima harta melalui perniagaan usaha kita bekerja, apa semua tu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu hakikatnya lah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala nak kita berjual beli harta-harta ataupun kesihatan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua itu pada asalnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada kita, tetapi Allah sanggup untuk membeli benda tu tadi. Kan? Allah sanggup untuk membeli waktu kita. Kan? Kita ada waktu yang lapang, kita ada masa lapang, maka kita baca Al-Quran. Kan, kita baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tengok yang golongan pertama ni. Maka itu adalah kita berniaga dengan Allah. Kita jual waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bayar balik. Ini. Allah bayar balik dengan apa? Allah bayar balik dengan pahala, dengan ganjaran. Kan? Orang yang baca Quran satu huruf, Allah bagi 10 kebaikan. Itu satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Itu. Kemudian yang keduanya, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mendirikan solat, kita ada kesihatan, kan? Kita ada masa, kita luangkan waktu kita 10 minit, 15 minit. Dengan kesihatan yang ada, dengan masa yang ada, kita jual waktu tersebut, kesihatan tersebut dengan mendirikan solat. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala bayar balik dengan memberikan pahala kepada kita. Ini namanya perniagaan. Dan yang ketiganya, kita membelanjakan sebahagian daripada harta kita dengan infak, sedekah, wakaf, zakat. Kan? Sikit je, tak banyak pun. Kan? Tetapi Allah akan balas balik. Kan? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kan? Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan orang yang membelanjakan sebahagian daripada harta dia. Diumpamakan satu biji benih yang menumbuhkan 700 buah. Ini maksudnya apa? Kita sedekah RM1, Allah akan lipat gandakan dengan nilaian RM700. Itu pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi RM700 ni bukan semestinya Allah bayar secara cash dekat dunia, kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bayar di dunia ataupun bayar di akhirat. Sama ada bayar melalui harta yang lain ataupun Allah bayar dengan cara memberikan kita kesihatan, kan? Tak sakit. Ataupun kita terhindar daripada musibah, terhindar daripada kemalangan, terhindar daripada macam-macam bencana. Macam sekarang COVID, kan? Hampir mencecah 10 juta, kan? 10 juta penduduk di dunia yang dijangkiti COVID-19. Tetapi kita alhamdulillah tak terkena, kan? Kita terhindar. Ini antara salah satu nikmat yang Allah berikan. Sebab apa? Sebab kita membelanjakan sebahagian daripada harta kita. Jadi ini yang disebut sebagai tijaratan lan tabur, satu perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi harap fahamlah, kan? Yang ini yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 29, ayat yang 29 dan hinggalah ayat yang ke-30. Jadi ini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan tentang keutamaan dan keutamaan dan juga keutamaan membaca dan juga mengkaji Al-Quran. Ini bagian yang pertama. Baik, jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan sambung dalam hadis yang seterusnya dan juga dalil-dalil yang seterusnya. Kalau ada persoalan nanti boleh tanyakan. Aku luka lihat, astaghfirullahaladzim li walakum wa li walidina wa li walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.